mula-mula ni cikgu akan bacakan jawapan lah. Cek dulu berapa banyak betul, berapa banyak salah. Okay. So kita bincang soalan tu satu persatu lah. Kalau nak bincang sampai habis kertas 2 tak sempat. So kita bincang dulu untuk bahagian kertas 2 pula. Bahagian B tak, bahagian C tak sempat. So kita kemungkinan 1 jam je kita kemungkinan sempat bincang bahagian A dan bahagian B. Okay. Terima kasih untuk yang join. Jangan lupa kalau cikgu dah masukkan dekat chat tu kehadiran, tolong isi. Kalau boleh dah isi kehadiran tu kekalkan sampai habis kelas Okay, untuk yang mula-mula ni kalau tengok sebab tak ada masuk dalam periksa pun soalan-soalan ni. Okay, kalau tengok dalam ni awak akan baca dia tulis sudahkah anda bersedia untuk percubaan PT3 Mat 2019 sebab set ni memang kami beli untuk tahun lepas. Okay, tapi tahun lepas tak sempat guna sangat pun. So guna untuk tahun ni lah. Tahun ni pula jadi macam ni kan. Tak apa. Okay. Yang pertama tolong ingatkan kawan-kawan. Ni cikgu nak maklumkan Tolong ingatkan kawan-kawan. Tingkatan 4 awak lah. Awak tingkatan 3. 2021 akan naik tingkatan 4. Okay. Awak akan mula bersekolah 20 hari bulan 1. Okay. 20 bulan 1 sebab masa tu belum lagi SPM. Masa tu belum lagi SPM yang akan mula sekolah tingkatan 1, tingkatan 4 awak, tingkatan 5 yang sekarang tingkatan 4 dan tingkatan 5 2020. So kelas insya-Allah cukup. Jadi awak permulaan awak naik, awak akan menduduki ujian untuk mengenal pasti awak layak aliran mana. Okey? Untuk mengenal pasti awak layak aliran mana. Kalau tanya cikgu, macam mana nak tentukan aliran? 2 subjek yang pasti awak kena ambil adalah Maths dan Sains. Jadi cikgu untuk kami cikgu-cikgu Maths ni akan buat macam ni ulang kaji setiap minggu. Okey, setiap minggu dan tolong dengar dan setiap minggu juga kami akan buat ujian online macam biasa, ujian online. Ujian online tu kami akan buat malam. Okey, kami dah set dah. InsyaAllah kami akan buat hari Jumaat malam. Kalau boleh kami cuba. Okay, kalau boleh setiap Jumaat malam pukul 9 sampai 9.30. Apa-apa pun cikgu akan bagi tahu dulu. Kalau awak tanya cikgu tajuk apa? Kemungkinan kami akan bagi tahu tajuk. Kalau tak bagi tahu tajuk tu maksudnya dalam tu ada pelbagai soalan. Tapi soalan dia tetap soalan objektif. Jadi kami akan kumpul anak-anak murid yang menjawab ni, kami akan kumpul markah awak. Okay, kami akan kumpul campur dengan PBL yang awak hantar. Jadi kalau bila awak duduk exam nanti, exam yang 2021 untuk menentukan aliran awak, bolehlah kalau awak tak layak masuk kelas sains ke, awak markah sikit ke, pengetua akan tanya kaunselor, tengok awak punya hari tu yang yang psikometrik punya exam tu, lepas tu dia akan rujuk cikgu mat dan cikgu sains. Okay? Untuk KA dia akan rujuk cikgu bahasa Arab juga. So tolong kalau awak nak pilih, tahu awak mohon sekolah teknik, sekolah macam-macam awak mohon. Sekolah yang yang awak mohon pun akan tanya sekolah yang sama. Okey? Memang awak pergi sana awak akan duduk ujian. Kalau awak tengok dalam ni, okey, cikgu buka kat sini sekejap Dia tanya yang pertama sudah ready, tak adalah sebab kita tak ada percubaan kan. So dia tanya banyak tak latihan yang anda sudah buat selain daripada yang cikgu bagi. Selain daripada cikgu-cikgu forward ke awak, ada tak awak buat lain? Yang ni penting. Okay, soalan nombor 3 ni penting. Untuk matematik sekurang-kurangnya 1 hari kena ulang kaji 30 minit. Sampai matematik ni jadi habit awak. Awak tak buat je tak boleh duduk macam tu. 30 minit cukup. Okay, 30 minit. Tapi hari-hari dah buat. Lama-lama awak akan faham. Lepas tu, selalu tak awak tanya cikgu, ada tak kawan-kawan awak ataupun awak bantu rakan atau terbaliklah kawan tak faham awak tolong ataupun awak tak faham kawan tolong. Lepas tu awak ni berminat tak atau adakah anda tidak berminat atau tak target lulus mat? Kalau tanya confirm semua orang nak lulus. Okey. Lepas tu adakah anda sudah ubah sikap awak terhadap mat? Macam hari ni kejap lagi kita tengoklah berapa ramai yang join. Okey. Yang ni adakah anda menghormati guru anda di kelas? Kebanyakan hormat. Okey, hormat kawan tak ni? Salah je pula. Menghormati guru ibu bapa. Okey. Yang belah bawah ni, adakah anda menyiapkan kerja rumah? PBL tu.
sebelum ni buat kerja rumah tiru kawan ke tidak? Cikgu tanda right ni bukan cikgu tuduh awak buat tak. Cikgu tanda right cikgu dah baca. Adakah anda mempunyai sasaran? Awak ada target tak untuk matematik tingkatan 3 ni? Okey. Lepas tu, awak ada tak kalkulator? Macam hari ni kan guna kalkulator. Pembaris pun guna sebenarnya awak nak jawab tu. Kertas-kertas tak apa diberikan. Kalau elok, lagilah. Lepas tu awak yakin tak awak cemerlang PT3? Okey. Dia tulis kat sini kan? Okey, cikgu nak terang sikit lah. Bila awak nak jawab exam, kalau cikgu-cikgu, sama je cikgu mana ajar pun dia akan cakap. Ni selain daripada masa peruntukan, okey. Masa peruntukan, kalau bila awak dapat soalan, sebenarnya kebanyakan cikgu akan pesan, tolong buat bahagian B dulu. Sebab bahagian B ni mudah. Bulatkan, padankan, tanda tik. Okey, ni mudah. Sebab tu, masa dia 15 minit je. Markah dia sama 20 dan bahagian ni, kalau boleh biarlah markahnya tinggi sikit. Okey? Bukan tinggi, bukan sikit. Lebih tinggi. Maksudnya markah dia 20 tu, paling-paling kalau boleh awak boleh dapat 15 ke atas, boleh dapat 20 lagi baiklah. Dah ada 15. Okey? Campur PBL baru ni, dah 30. Kalau bahagian ni awak boleh dapat, peluang nak lulus dah tinggi. Cikgu ulang. Kalau bahagian B ni, awak boleh dapat 15. Katalah awak kata, cikgu 15 tak boleh 12. Okey, 12. Campur PBL yang awak buat rumah idaman tu 15, awak dah ada 27 markah. Okey? So awak nak cari lagi 13 markah untuk lulus. Sekarang target untuk lulus dulu. Bila awak dah lulus, awak boleh pilih kelas. Okey, boleh pilih kelas tingkatan 4. Sekurang-kurangnya 4 SIS 1. Macam tu. Okey, bahagian kedua pula, bahagian A ni, soalan objektif. Soalan objektif kena betul-betul yang setengah mengira, yang setengah berbentuk ayat 20 markah juga. Kalau 20 markah, katalah awak betul 13. Dah lulus. Tak kira lagi yang buat kat sini. Jadi ada peluang awak nak upgrade markah awak. Cikgu beritahu awak nak tambah markah awak. Sebab tu cikgu-cikgu awak, termasuk saya, masih lagi menunggu. Kok-koklah ada anak-anak murid yang belum hantar ni, dia teringin, dia nak markah tu. Sebab cikgu tahu bila cikgu mesti ada je pelajar cakap tak ada data, tak ada nu. Habis tu takkan cikgu nak sediakan data. Kan maksudnya awak kena cuba. Markah tu cikgu nak bagi. Okay. So kita mula dengan hari ni punya. Sekejap cikgu bacakan jawapan. Kalau awak ada menjawab, cikgu bacakan jawapan dulu. Okay, ni soalan. Tak kita kira. Cikgu baca jawapan dulu. Okay, cikgu baca jawapan. Kalau awak ada menjawab, tulis jawapan dia. Awak cuba tik, awak boleh betul berapa. Nombor 1 A. Nombor 2 B. 3 A. 4 D. 5 B. 6 C. 7 D. 8 A. 9 C. 10 A. Kalau yang belum buat salin dia macam tu kan? Sekejap cikgu, dari sekali cikgu. Apa yang? Yang type yang nombor 1 berapa? Alamak, kenapa tak jelas suara awak? Apa yang? Tak dengar. Apa tu yang nombor 1 tu tadi tu berapa? Nombor 1 sampai nombor 10 tu. Saya tak apa dengar Tak lah. apa. Kalau terlepas, cikgu cakap ni awak tak dapat, terlepas lah kan. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk satu persatu dengan cikgu akan terangkan cara awak nak guna kalkulator. Boleh? So cikgu sambung nombor 11 tadi Kalau yang terlepas tu sebab kita 1 jam je. Okay, 11 A, 12 B, 13 C, 14 B, 15 C, 16 B, 17 D, 18 D, durian 19 B, baby, 20 pun D, durian. Okay. Kita mula cuba cek. Ada tak yang betul 20 per 20? Dalam ni ada beberapa soalan yang agak mengelirukan dan ada satu soalan tu cikgu rasa macam salah lah soalan tu sebab cikgu kan beli soalan ni. Okay. Okay, soalan yang pertama. Yang ni selain daripada awak menjawab, kena betul-betul teknik menjawab awak betul lah. Awak nak kira tu macam mana. Okay. Ni memang dengan kalkulator awak akan picit terus kalkulator. Dia tanya yang mana satu integer. Okay. Yang pertama awak kena faham. Integer tak boleh pecahan. Okay. Yang kedua integer tak boleh desimal. Perpuluhan tak boleh.
Okay, integer nombor negatif dengan nombor positif sahaja. Nombor bulat negatif, nombor bulat positif. So awak tekan kalkulator. Setiap satu ni awak kena tekan kalkulator. So bila awak tekan kalkulator ni akan jadi negatif 154.8. So confirm lah buat dia perpuluhan. Yang ni pula akan jadi 52.3. Yang ni akan jadi 6. Yang ni akan jadi 19.2. Satu cikgu cakap, awak kena kenal apa itu integer. Integer adalah nombor bulat. Yang ni perpuluhan tak boleh. Yang ni perpuluhan tak boleh. Yang ni perpuluhan tak boleh. Kalau katalah jawapan ni negatif. Cikgu letak kat sini negatif kan. So jawapan ni negatif. Masih integer. Okay. So jawapan yang pertama adalah C. Okay, jawapan yang kedua. Soalan yang kedua, dia sebut bila kita dapat kertas soalan je, dia bagi yang ni. Telur 50, okay, sardin 350 yang ni. Dia tanya sekarang ni, macam sekarang lah masa COVID kan nak bagi, ni masa banjir so kita nak bagi. Kita nak packing dalam bungkusan tu sama banyak. So dia tanya, berapakah jumlah maksima bungkusan yang boleh dihasilkan bagi tujuan ini? Dalam soalan ni tak ada pun clue nak bagi tahu tajuk apa ya, nak guna rumus apa ya, tak ada. Tapi dia kata jumlah maksima bungkusan. Maksudnya awak nak agih ni, nak buat macam mana? Okey, soalan macam ni adalah faktor sepunya terbesar. Cikgu ulang. Faktor sepunya terbesar. So kita kena buat macam mana? Macam ni. Okey. Tulislah telur 500. Lepas tu sardin 350. Dan biskut 200. Nak buat apa ni? Kita kena bahagi. Okey. Kalau dulu masa cikgu ajar KBSM dengan yang dulu-dulu lah, yang PMR semua-semua dulu. Kalau bahagi macam ni, tetap kena ajar bahagi dengan nombor 2 dulu. Tetapi untuk awak KSSM, benda tu tak perlu. Boleh je. Awak tengok je nombor ni boleh bahagi dengan berapa. Okey. Panduan cikgu. Tak payah fikir nombor kecil. Fikir je nombor kat sini. Nombor yang ada kat sini. Okey. Nombor yang ada kat sini. Kalau awak bahagi dengan 25, awak picit kalkulator. Boleh tak nombor ni bahagi dengan 25? Boleh. Kan? Dengan 50? Boleh. Dengan 60 boleh tak? Ada yang tak boleh. Dengan 70 ada yang tak boleh. Okey. Boleh test macam tu lah soalan ABC. So kalau kat sini, kalau nampak, kalau tanya cikgu lah, macam mana petua cikgu? Okey, petua cikgu ni hujung dia ada kosong. Okey, panduan dia hujung nombor ni ada kosong, hujung nombor ni ada kosong, hujung nombor ni kosong. Sudah pasti, nombor ni boleh dibahagi dengan nombor yang belakang ni ada kosong. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Nombor ni, yang lain ni 20, ni 35, ni 50. Semua nombor ni, yang ni kita dah tolak tepi dah tadi sebab kita nak nombor yang belakang ada kosong kan. Nombor ni, kalau 35 boleh bagi dengan 7. 50 tak boleh, 20 tak boleh. So yang ni dah salah jawapan dia. Cara, selain daripada cara ni pun sama. Okay. Kalau nak test daripada ABC ni, awak test 50 dululah. Bagi dengan 50. Tepi je kalkulator. 500 bahagi 50 dapat 10. Okay. 35 bagi 50 dapat 7. 20 bagi 5, 20 pula. 200 bagi 50 dapat 4. So inilah jawapan dia. Tak boleh lagi sebab nombor bawah ni tak boleh lagi bahagi. Kalau awak, cikgu cakap, kalau awak bahagi dengan 25, boleh. Jawapan dia ni 50 kenapa boleh? Kalau awak bahagi dengan 25 lah. Okay. Kalau bahagi dengan 25. Tak ada masalah. Cikgu padam ni sekejap Nak tunjuk dengan awak boleh, tak ada masalah. Tapi ada dua benda lain yang awak kena buat. Bagi dengan 25. So 25 kali 50, 2. Turun kosong kan? Bahagi yang ni dapat berapa? 14. Okay. Bahagi yang ni. 5, 25. Dapat apa? 24, 8 ni. Okay, 8. Okay. So kena bahagi dengan 2 pula. Ni boleh bagi dengan 2. 20 bagi 2, 10. 14 bagi 2, 7. 8 bagi 2, 4. Sama juga. Jadi jawapan dia 25 darab 2. 50 juga. Tu cara dia. Tu cara dia. Sebab tu awak tengok je nombor dah diberi, awak test je. Okay.
Soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Satu cube. Cube dia sebut cube. Okay. Cube bentuk macam kotak lah. Cube macam ni. Kok lupa bayang-bayang kan. Ni cikgu harap betul-betul anak-anak murid cikgu, anak murid form 3 jangan hilang radar. Maksudnya cikgu boleh kesan awak, boleh lagi tolong awak ulang kaji. Ni je mampu. Buat online macam ni je. Bagi video kalau awak rajin tengoklah. Nanti cikgu akan share grup video-video pengajaran cikgu-cikgu sekolah lain yang bagus-bagus. Form 1, Form 2, Form 3. Bila free awak buka tengok sikit-sikit. Okay. Macam cikgu kata setengah jam satu hari dah lama-lama okey. Okay. Soalan ni dia sebut 3 kilogram per meter persegi. Okay. Dia kata satu cube, ice cube tu ukuran dia 3 kilogram per meter persegi. Berat dia kalau 1 meter persegi tu berat dia 3 kilogram macam tu. Okay. Dia nak sekarang ni isi padu air batu ni, ais ni kita tukar kepada gram dan cm. Okay. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Okay. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Sekarang dia adalah meter per padu. Bukan meter persegi pun, meter padu. Okay. Cikgu contoh kat bawah ni sikit. 1 meter banyak ni. Tapi 1 meter persegi padu sama dengan 1 meter darab 1 meter darab 1 meter. Kalau tukar jadi cm, 100 cm darab 100 cm darab 100 cm. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sebenarnya ada 6 kosong. 2, 3, 4, 5, 6. Ni 1 meter persegi ni sama dengan okay, ni juta kan? 1 juta sentimeter persegi pula padu. Okay, so nak bahagi macam mana? Nak tulis macam mana? Okay, ni cikgu terangkan pertukaran unit je. Sebab ruangan nak jawab dia kecil kan? So cikgu padam Cikgu padam ni Cikgu padam ni, cikgu nak tulis cara jawab, nak bagi awak faham. Kalau soalan masuk kertas C, awak bolehlah nak tulis jawapan tu. Okay. Sekarang ni 3 kilometer, 3 kilometer pula, 3 kilogram. So, tukar dulu. 3 kilogram darab 1000. Sebab kita tukar jadi gram. Yang ni dah lepas. Belah atas, belah bawah. Okay. Per tu macam ni lah. 3 kg per 1. Macam tu. Cara tulis dia sebenarnya. Okay. Yang benda ni, tulis macam ni. So, cikgu buat per macam ni. Senang nak faham. Sentimeter padu daripada meter padu. Tadi cikgu dah tunjukkan 100 darab 100 sebab 1 meter padu darab dengan 100. Jadi awak bila picit kalkulator terus dapatlah jawapan dia. Okey. 1, 2. Jadi kalau tengok sekali lalu dia jadi macam ni. 3 per 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 per 1000. Okay. Maksud dia kosong. Ni 3. 1, 2, 3. Ada titik pelahan dia macam tu. Okay. Kalau 3 per 1000 nak tulis macam tu. Daripada kat sini gerak. 1, 2, 3 sebab 3 kosong. Jadi 0.003 sentimeter padu. Jawapan dia A. Okay. Kalau dapat, katalah yang ni awak dah faham sikit. Awak cek balik soalan form 1. Okay. Buku form 1. Kuasa 3, punca kuasa 3. Kat situ banyak soalan macam ni. Okay. Cikgu ulang. Ni soalan form 1 ni. Okay. Tengok balik. Banyak cikgu contoh kan. So yang ni. Yang ni. Okay. Yang ni. Cikgu guna biru pula lah. Bina-bina mata awak cikgu contoh macam. Okay. Yang ni. Macam cikgu ajak. Setengah orang dia akan buat macam ni. 4x tolak 3 dia buat macam ni. 4x tolak 3. Kan? Lepas tu dia darab macam tu. Cikgu ajar minggu depan. Okay. Cikgu ajar macam ni. Daripada yang ni terus awak tulis. 4x kuasa 2. Okay. Sebab ni tolaklah. 2. Darab 4x. Darab 3. Sebab kalau kuasa 2 tolak pun akan dia tambah. Tambah 3 kuasa 2 yang ni.
Okay. So terus. 4 kuasa 2, 16. X kuasa 2. X kuasa 2 lah. Tolak. 2 darab 4, 8. 8 darab 3, 24. X tambah 9. So dah nampak jawapan dia. Okay. Tambah Ditambah. Jangan terbalik dengan ni. So jawapan dia D. Kan cikgu bagi jawapan tadi betul ke? Nombor 4 D. Betul. Boleh Okay, soalan nombor 5. Ni katalah sebab ada yang baru dapat pagi tadi kan. Ni dah tahu jawapan. Cubalah kira balik. Okay. Duk tengok TV malam-malam ke kira satu-satu check lah balik. Maths ni simple je. Depan TV pun boleh buat. Okay. Yang ni pula. Ni adalah linear lah. Dia tanya apa nilai P. Okay. Dia tanya apa nilai P. Cikgu tulis terus kat sini 3P. Okay. Tolak 7. Ni darab ni lah. Okay. 4 darab P. 4P. Okay. 4 darab negatif 2. Tolak 4 darab 2, 8 kan? Sama dengan 20. So, P dengan P. 3P tambah 4P. RM3 tambah RM4. So, 7P. Okay. Negatif 7, negatif 5. So, dia akan jadi negatif 15. Cikgu tulis kat sini lagi nak bagi awak faham. Okay. So, 7P. Bila kat sini tolak. Linear kan? Jadi, belah sini 20 tambah 15. Tak muat kan? Tulis kat sini Sorry. Okay. So, jadi 7P sama dengan 35. P sama dengan 35 bahagi 7. 5. Okay. Okay. Selain daripada cara ini, awak ganti je. Ganti je 5 ni 3 ke tempat P dapat tak sama dengan 20? Boleh je. Kalau awak tak pandai nak buat cara macam ni, ganti je. Tempat P ni ganti dengan 3. Dapat tak 20? Tempat P ni ganti dengan 5. Dapat tak 20? Tempat P ganti dengan 7. Boleh tak macam tu? Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Okay, soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni. Yang pertama, cikgu nak ingatkan awak. Bila sebut nama-nama gon ni, awak kena boleh bayang lah dia ada berapa sisi. Okay. Sebab soalan ni nampak simple. Okay. Nampak simple. Tapi di sebaliknya adalah soalan kebat. Kalau awak tahu, ni cikgu dekat Kuala Selangor ni. Ni adalah yang buat soalan ni adalah jurulatih utama kebangsaan untuk soalan-soalan kebat. Sebab tu soalan dia terselit yang okay. Okay, dia kata yang pertama. Beza suatu sudut pedalaman poligon sekata X. Contoh cikgu lukis contoh. Katalah poligon ni X. Ni X. Yang ni pula bentuk macam ni. Okay. Ni Y. Macam tu lah. Dia nak cakap kat awak ada dua poligon X dengan Y. Tapi dia cakap beza sudut pedalaman. Sudut pedalaman sudut kat dalam ni. Sudut pedalaman. Okay, ni sudut pedalaman. Dan sudut peluaran. Dua ni ialah 75. Tu yang pertama. Yang kedua, dia kata jumlah sisi. Ini jumlah sisi. Yang ni ada 4. Okay, sisi dia. Yang ni ada 6. Yang sisi tu namanya N. N sama dengan 6. Macam tu kan. So dia kata jumlah sisi poligon X dan poligon Y ialah 14. So namakan poligon sekata ni. Okay, cara dia nak jawab macam mana. Cikgu tahu mula-mula cikgu dapat soalan ni pun. Alamak, bentuk dia apa macam ni? Okey. Yang ini adalah 4 sisi. Dia sebenarnya bentuk trapezium. Ni dia bentuk trapezium. Ni. Trapezium bentuk macam ni lah. 4 sisi Tumuknya cikgu lukis. Okay. Bentuk macam ni. So sekarang ni cikgu tulis dulu bilangan sisi dia. Okay. Penta. Penta 5. Okay. So ini 4. Hepta. Hep 7. Okay. Okta 8. August kan. Heksa 6 kan. 6. Okta 8. Nonanggon. Patutnya kan. Terbalik salah ejaan ni. 9 dan dekagon 10. Okay. Dia kata jumlah sisi 14. Awak tambah yang manakah nilai dia 14? Tu je. Benda ni buat serabut je sebenarnya. Yang mana jumlah sisi dia 14? Yang ni 9 dengan 10 jadi 19. Yang ni 15. Yang ni 9. So inilah jawapan dia. Okay. Yang inilah jawapan dia sebab dia kata yang ni.
Jumlah sisi poligon X dengan poligon Y ialah 14. Yang tu je. Okey, nampak macam susah nak kira apa ni sudut dalam, sudut luar. Okey, kena baca soalan betul-betul. Cuma soalan ni je. Soalan ni, okey, soalan ni saya kalau tanya saya lah, saya nampak soalan ni macam salah. Tapi saya cuba betulkan soalan ni. Okey, jawapan memang ada tapi tak boleh dapat jawapan tu. Kalau ikut saya faham ini adalah satu urutan nombor. Okey, kalau urutan nombor, kalau awak nampak lah, 15 nak pergi 21 tambah dengan 6. 3 nak pergi 6 tambah dengan 3. Okey. Lepas tu tak ada lagi clue. Tak ada lagi clue. Okey, tak ada lagi clue. Saya, kalau awak tanya cikgu buat macam ni, cikgu buat macam ni ya. 6, yang ni, yang ni tambah 6. Okey. Yang ni tambah 3 dapatlah. Okey. Kalau 6 tambah 6, 12. Jadi P ni saya dapat 12. Okey. 12 tambah 3 dapat 15. 15 tambah 6, 21. Maksudnya yang bawah ni tambah 3. 21 tambah 3, 24. Cuma lepas ni yang salah. Okey. So cikgu minta kita skip soalan ni. Sebab saya tak nak ubah soalan orang. Cuma saya fikir lagi. Kalau saya dapat, sebab dia kata beza P dengan Q. Kalau saya dapat kat sini, yang saya dapat cara saya kira ni, okay, Q ni adalah 24. P dengan Q kan, P adalah 12. So jawapan dia 24 tolak 12, lepas ni 12 tak ada dekat sini. Tak ada jawapan kat sini. Sebab yang ni saya pelik sikit. Kalau ada orang, tak kisahlah mana-mana yang pandai. Sekejap sekejap lagi saya tulis. Cikgu Nadia bagi jawapan sebab saya tak berjaya mengira. Okey. Kalau cikgu soalan 19, 20 ni saya dapatlah. Okey. Macam ni. Okey. Sekejap Cikgu padam sorry. Cikgu padam. Terima kasih Cikgu Nadia bantu saya. Sebab saya tak berjaya mengira. Okey. Kalau saya jawab soalan PT3, saya selalu cakap dengan kelas saya. Saya tak pernah dapat 100 pun. Tapi okeylah, soalan yang ni saya dapat 19. Okey. So, cikgu tunjuk Yang ni tambah, guna pen warna biru lah nampak sikit. Okey. Kalau cikgu tak boleh jawab, cikgu okey je. Tambah 3. Okey. So, ini tambah 4. Jadi, ini tambah 5. Boleh? Ni tambah 6. So, ini tambah 7. So, besarkan sikit. 6 tambah 4 untuk P. 6 tambah 4. Dapatlah 10. Untuk Q. Okay, untuk Q. Sama dengan 21 tambah 7. 21 tambah 7. 21 tambah 7. Dapat 28. Okay. So, Q tolak P. Sama dengan 28 tolak 10. So, dapatlah 18. Thank you, Cikgu Nadia. Okay. Dapat jawapan dia. Puas cikgu fikir. Saya tak mimpi nombor je. Okey. Dapat Okey, soalan berikutnya. Okey, soalan berikutnya adalah soalan berbentuk ayat. Ni yang cikgu kata soalan berbentuk ayat. Soalan berbentuk ayat ni kena tengok betul-betul. Dia tanya kumpulan. Tengok yang mana tak benar. Okey. Kalau tengok soalan dari bawah dari bawah adalah Patrick tu dia kumpul maklumat jenama kereta. Allah Allah. Okey. Patrick ni kumpul apa dia jadi? Patrick ni dia kumpul jenama kereta. Semua jenama kereta betul? Zainuri ni kumpul nama negeri, okey? Mazina ni kumpul warna. So yang ni kumpul sayur. 1, 2, 3. Tapi yang ni sayuran tanah. Kan? Ubi kayu kan? Bukan sayur kan? So yang ni lah jawapan dia. Dia tanya yang mana tak benar. Bukan dalam grup. Okey? Nanti awak kata, cikgu ni soalan matematik ke? Ya, sebab awak belajar kumpulan yang berbentuk data ataupun apa yang form 2 punya tu. Ada. Form 2 ke form 1? Awal tu awak kena kategorikan kumpulan data tu. Okey? Tu awak kena ingat. Okey, ini fakturkan. Okey, fakturkan yang ni. Yang pertama, clue cikgu. Ni nombor genap, ni nombor genap. Okey? So, dia akan jadi keluarkan 2.
X kuasa 2 tolak 18 bahagi dengan 2, 9. Kenapa cikgu cakap macam tu? Ni 18 bahagi dengan 2, 9. 2 darab 9, 18. Okay, so dia akan jadi, Allah, X pula dah. Okay, dia akan jadi 2 X kuasa 2 tolak 9 adalah 3 kuasa 2. Okay, so dia akan jadi 2 X tambah 3 X tolak 3. Okay, kalau yang bertanya, cikgu kenapa jadi macam ni, ingat balik kita belajar yang ni. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sama dengan A tambah B, A tolak B. Jangan cakap hafal Jangan cakap ni, cikgu ajar hafal. Cikgu ajar masa form 2, cikgu awak ajar masa form 2, cikgu awak buat ni. Okay, so sama dengan A kuasa 2. Yang ni pula tolak AB. Yang ni pula tambah AB. Yang ni pula tolak B kuasa 2. Ni tambah AB tolak AB. Habislah tu, yang tinggal dia yang ni. Okay, jadi bila kita dah biasa dengan benda ni, kita terus ingat format ni. Dan cikgu nak ulang lagi sekali. Kalau dia bagi macam ini, okay, ingat jawapan dia tak boleh macam ni. Dia kena tambah tolak macam ni. Tambah tolak macam ni. Okay, ni bukan ni dia kena jawapan dia tambah tolak A. Okay, jawapan dia kena tambah tolak So jawapan dia C. Okay, soalan nombor 10. Okay, soalan nombor 10. Ini adalah rumus algebra. Ungkapkan M dalam sebutan N. Sebenarnya dia tanya M. Nak marah ni. Saya pergi sekolah tadi, lengang je kat sekolah. Okay. Dia tanya M. Sekejap sudah. Sekejap ya. Saya ni dah mula. Sekejap Okay. Ni dia tanya M sama dengan apa? Sebab ungkapkan M. Sebelah ni mesti ada N. Okay, maksudnya M ni duduk seorang diri. So, bermula dari yang ni. Ni Okay, cikgu besarkan sikit. Jadi, awak kena letak M 4, M kuasa 2, N sama dengan 7, N tolak 3P. Cikgu tulis balik ni Jadi, awak nak tinggal M je. Jadi, awak kena tinggal M kuasa 2 sama dengan bawa lah ni. Ni darab kan? 7N tolak 3P. Darab jadi bahagi 4N. Step yang pertama. Sebab yang ni kuasa 2. So kita nak hapus kuasa 2. Pasangan dia adalah punca kuasa 2. Jadi M sama dengan punca kuasa 2. 7N tolak 3P per dengan 4N. Okay. So yang mana jawapan dia? A. Ni kan? 10A. Dah dapat 10 markah dah? Okay. Ni soalan sudut. Soalan sudut memang banyak. Dia boleh letak dekat bahagian A, dia boleh letak dekat bahagian B dan juga bahagian C. Sebab tu memang cikgu ada koleksi soalan sudut je. Memang berbinau lah biji mata nak menjawab sudut je. Okay. Yang pertama, bila soalan macam ni, dia ada kebat dia. Diberi Y kurang daripada 4. Tak apa. Kita cari dulu nilai X dengan Y ni. Okay, kita akan cari dulu X tambah Y ni berapa. Yang pertama, kita kira berapa sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, N sama dengan 6. Bilangan sisi 6. Jadi, kita kena kira semua sudut dalam ni berapa. Ingat lagi rumus N tolak 2 darab dengan 180. 6 tolak 2, 4. Picit kalkulator sekarang. 4 darab 180. Dapat berapa 4 darab 180, 720. Okay. Jumlah sudut semua ni. Sudut ni, sudut ni, sudut ni, sudut ni, sudut ni dan sudut ni. Okay. Cikgu ingatkan. Suruh cari sudut ni. 360 tolak 131. Okay.
So sudut ni adalah 229. Cikgu ulang sudut ni. Cikgu conteng ni. 360 tolak sudut luar ni. Jadi sekarang awak akan dapat nilai X tambah Y. Ni X tambah Y ni. Okay. Sama dengan 720 tolak sudut ni, sudut ni, sudut ni dan sudut ni. Okey? Kalau tulis elok macam tu lah. 142 tolak 118 tolak 123 tolak 229. Okey? Dapat berapa? Dapat, okey, tekan kalkulator kan? Dapat 108. Okey, dapat 108. Sekarang jumlah yang kita dapat ni adalah jumlah X tambah Y. So dia tanya nilai Y. Macam mana nak cari nilai Y? Okey, awak bahagi 2 dulu. Nilai X semua X, Y. Jumlah semua ni adalah 108. Bila awak bahagi 2, akan dapat yang ni 54, yang ni pun 54. Tetapi soalan dia bagi Y kurang 4 daripada X. Okay, Y kurang 4 daripada X. Maksudnya awak kena bagi nilai Y ni sikit kat dia. So ini akan jadi 56, ini akan jadi 52. Betul tak Y kurang 4 daripada X? 56 tolak 52 dapat 4. Jadi dia tanya cari nilai Y. Y 52. Kalau dia tanya X, X 56. Sebab tu jawapan dia nombor 11C. Okay. Kena tengok. Ni, kalau sebelum ni pun, ni soalan kehebat sebab awak tak pernah jumpa soalan ni dan soalan ni kalau tanya cikgu, soalan ni TP berapa cikgu? Soalan ni TP 4. Okay. Soalan sudut biasanya TP 3. Tapi soalan sudut yang ni TP 4 sebab dia ada yang ni. Okay. Nanti ujian malam-malam tu memang objektif Okay, ujian malam-malam ni objektif. Okay, soalan nombor 12. Diberi mod, diberi min. Okay, diberi mod, diberi min. So, dia tanya, 5, 6 ni mod 6 adalah mod, 7 adalah min. Cikgu ulang, 6 adalah mod, 7 adalah min. Dia tanya X ni apa, Y ni apa. Boleh je awak nak test dalam ni, boleh je. Tapi, yang pertama awak kena cek, sebab bila dia bagi min, data dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data dia 7. Maksudnya jumlah semua data ni 5 tambah 6 tambah X tambah 6 tambah 8 tambah Y tambah 9. Mesti jadi 7 darab 7. Jumlah semua ni mesti jadi 49. Apa maksud 49 ni? 5 tambah 6 tambah X tambah 6 tambah 8 tambah Y tambah 9. Jadi 49. So macam mana kita nak cari nilai X dengan Y kalau kita tulis macam ni? Okey. Ini bentuk pengiraan Kalau soalan ni bukan soalan objektif, awak nak tunjuk yang pertama, awak kena tulis yang ni dulu. 7 darab 7, kenapa 7 darab 7? 7 adalah min dia. Darab dengan 7 data. So jumlah dia yang ni. Apa maksud dia? 5 tambah 6 tambah X tambah 8 tambah Y tambah 9 sama dengan 49. Tu maksud dia. Okey. Sekarang ni awak tambah ni. Tambah ni, tambah ni. Kat sebelah sini cuma tinggal X tambah Y je. Yang jumlah yang awak dapat ni buat sebelah lah. 49 tolak 6 tambah 5 tambah 6, 11, 28. 49 tolak 28. Cikgu ulang 28 ni adalah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9. So, 49 tolak salah. Berapa cikgu kira? 5 tambah 6. Salah, cikgu kira salah. Cikgu kalkulator jadi lain. 5 tambah 6. Oh, ada satu lagi. Sorry, ada satu lagi tertinggal 6. Patutlah pelik. Ni ada tertinggal 6 Tertinggal 6 satu lagi ni. X ni tertinggal 6. Tertinggal 6 So sebenarnya jumlah semua ni tolak 34. Jadi jawapan untuk X dengan Y, X dan Y adalah berapa? 49 tolak 34 tu ke? 49 berapa? Okey, so 15.
Bila dah dapat X dan Y, kita cakap bila dah dapat X dan Y 15, nak cari jawapan ni. Semua dia bagi ni 15 kalau awak tengok. 10 tambah 5, 15. 9 tambah 6, 15. 8 tambah 7, 15. 7 tambah 8 pun 15. So nak pilih yang mana? Itulah pentingnya awak kenal apa itu mode. Mode adalah data yang paling banyak sekali. Dalam ni, kalau cikgu ajar satu persatu kalau awak pilih, dia kata lagi satu, X lebih besar daripada Y. So yang ni salah. Cikgu potong dulu. Yang ni confirm salah. Sebab X lebih besar daripada Y. Cikgu baca jawapan Jawi daripada D ni dulu. Kalau X 8, cikgu letak Kalau X 8, kalau Y 7. Apa jadi dengan data ni? Ada 2. 6 ada 2. 8 ada 2. So mode dia bukan lagi 6 sahaja. Mode dia akan jadi 6 dan 8. So jawapan ni salah. Cikgu ulang. Kalau kita pilih jawapan ni, 8 ni duduk sini. So mode ada 2. 6 ada 2. X ni 8 kan? 8 pun ada 2. Mode dia bukan 6 lagi. Mode dia 6 dan 8. So potong jawapan ni. Yang kedua. B pula. Kalau X 9, Y 6. Cikgu kena tulis kat sini nak bagi awak nampak. Apa dah jadi dengan data tu. Allah Akbar. Kalau sekarang ni X 9, Y 6. Ni 9, ni 6. 6 ada 1, 2, 3. Masih lagi mode dia yang ni. Masih lagi mode dia yang ni. Tapi tak pasti lagi betul ke tak sebab kita kena cek jawapan A juga. So dah ada peluang lah yang ni. Nombor 12 pula. Nombor 12 pula. Yang last. Yang last. Kalau X10. X10, Y5. So data 6 ada 2. Data 5 pun ada 2. Jadi mode dia bukan 6 saja, 6 dan 5. Yang ni tengok balik Nampak soalan simple macam ni. Lepas dapat jawapan kena cek dulu. Kenapa bukan jawapan yang ni? Kenapa bukan jawapan yang ni? Cikgu ulang. Kalau jawapan A, mode dia akan jadi 6 dan 5. Kalau jawapan dia C, mode dia akan jadi 6 dan 8. Sebab tu salah. Nombor 12 ni tingkatan berapa? Tingkatan 2. Sukatan memusat tingkatan 2. Awak belajar min mode kan? Min tu apa? Purata. Soalan yang ni. Ni tangent. Soalan yang ni tangent. Soalan tangent. So tengok betul-betul yang pertama. Bila cikgu ajar, bila awak dapat soalan macam ni, awak tengok betul-betul gambar rajah dia. Kita fokus kat sini. Yang pertama sudut ni. Sudut yang cikgu warna ni adalah 46 darab 2. Sama dengan 6/2, 92. So ini adalah 92. Sudut di pusat adalah 2 kali ganda sudut di lilitan. Tu yang pertama. Awak belajar sudut-sudut dalam bulatan. Yang kedua, information apa awak boleh dapat lagi? Panjang ni sama sebab jejari. Jadi boleh dapat sudut ni. Cikgu ulang. Panjang ni sama sebab jejari kan? OT dengan OQ sama sebab jejari. Jadi boleh dapat sudut kat sini. Macam mana dapat sudut kat sini? Katalah cikgu label A. Cikgu label dua-dua A. Ni nilai A sebab sama. Jadi nilai A ni 2A sama dengan 180 ataupun nilai A 180 tolak ni 92 bahagi dengan 2 sebab nak dapat sudut satu je. Jadi awak pergi cek kalkulator, awak akan dapat 288. So dapat 44 lah. So cikgu padam yang ni nak bagi awak jelas apa yang kita nak kira sebenarnya. Nampak je simple. Cikgu. Ya. Yang 2 ni datang daripada mana? Yang 2 mana sayang? Oh ni. Ni 2 ni. Okey, terima kasih soalan. Sebab tadi kan cikgu tulis 2 ni. Ni A, ini A. Jadi kan cikgu potong 2 kat sini, cikgu tulis kat sini terus. Boleh? Oh, kalau macam 4 sudut. darab 2 tu, 46 darab 2. Macam ni.
Okey. Sebab abang tanya, cikgu tunjuk semula Oh, cikgu tunjuk semula. Terima kasih abang tanya. Okey. Ni asal-asal tadi cikgu tulis sini A, sini A. So 2A kan? Betul? So sekarang ni kalau cikgu tak nak buat lagi kat sini, cikgu akan dapat ni 88. Ni 88. So A sama dengan ni 2A lah 88 ni. 88 bahagi 2 dapat kan? So sama dengan 44. Okey, bagus abang tanya. Orang lain pun mesti tertanya. Dari mana datang 2 tu? Bagus. Okey, so yang ini. Yang ini kita dah dapat nilai dia. Bila kita dapat nilai kita tulis terus. Ini 44, ini 44. Cikgu tahu ramai pelajar akan jawab macam ni. Dia akan jawab X sama dengan 90 tolak 12. Cikgu tahu. Dia akan jawab macam tu. Terus dapat 78. Ada pula jawapan kat sini 78. Okey. Sebab dia kata, oh sini 12, sini pun 12 lah. Kalau awak jawab macam tu, tak guna dia bagi yang ini. Ingat, semua soalan, information yang diberi mesti digunakan. So, cikgu padam yang salah ni, takut tertanam dalam kepala awak, kira macam ni. Okay? So, mesti guna yang dia bagi. Okay, kita dah dapat, kita dah dapat ni pun 44, kan? Kita dah dapat, jadi sekarang, sudut ni, cikgu conteng sudut ni. Tangent, sudut ni 90. Okay? Jadi kita nak dapat X, kena tahu berapa sudut ni. Sudut ni. Sudut kecil ni. Bukan 12 bukan 12. Macam mana nak dapat sudut kecil ni? Okay. Sudut kecil ni sama dengan 180 tolak ni 12. Tolak ni 44. Tolak 44 ni juga. Alamak, comotnya. Cuba picit dapat berapa? 180 tolak 44. Berapa? Apa? Silap ego, silap. Apa yang silap? Tak ada apa. Apa yang salah cikgu kira 180 tolak 12 tolak 44. Oh, satu lagi tertinggal kat atas ni. Okey. Ni maksud dia, kalau awak tengoklah sebenarnya apa yang sebenarnya cikgu nak tolak macam ni. Ni segitiga 180. Segitiga ni. Okey? Segitiga ni. Cikgu lukis balik nak bagi awak nampak. Ini S, ini T, ini Q. Okey? So dekat sini 12 tambah 44. Dekat sini jadi 56. Dekat sini 46. Dekat sini kita ada sebahagian je. Kita ada 44 je. So baki yang setoek ni, yang kita nak kira ni, yang tu yang sebenarnya cikgu nak suruh awak kira tu. Okay, cikgu padam sebab cikgu tulis ni tak muat. Tulis elok-elok. Nak bagi awak nampak. Tulis biru lah pula. Rabutnya. Okay. Maksud dia, sekejap padam elok-elok. Okay. Cikgu padam, cikgu tulis. Kita nak kira sekarang sudut yang biru ni. Okay. Jadi sudut yang biru ni sama dengan jumlah sudut dalam segitiga 180. Tolak yang ni dululah yang atas. 46. Tolak yang ni. Sudut ni 12. Tolak yang cikgu kira tadi 44. Nak tolak 88 terus pun boleh. Tolak 44 ni. So dapat berapa? Pergi cek kalkulator. 90. Dapat 34. Betul? Okay. Jadi tadi cikgu lukis. Okay. Cikgu lukis yang ini. Sebab ni jari pergi ke tangent. Dia mesti membentuk membentuk sudut tegak. Jadi, kita dah dapat nilai yang biru ni. Suntik balik biru. Okay. Kita dah dapat yang sudut biru ni. Yang kita kira ni. 34. Jadi, X sama dengan 90 tolak 34. Panjang pengiraan dia. Kalau dalam bahagian C, cikgu ulang. Kalau dalam bahagian C, soalan ni 3 markah. Okay. Kalau dalam bahagian C, soalan ni 3 markah, markah dia diberi di mana? Yang pertama, yang ni memang confirm dapat 1 markah. Yang kedua, awak kira 44 ni 1 markah. Last kali jawapan dia. So, 3 markah soalan ni. Okay. Cikgu ulang untuk soalan ni step pertama. Alamak. Okay. Cikgu ulang soalan ni. Step pertama dia kena guna 46 ni untuk dapat segitiga sudut dekat pusat ni.
Okey, cikgu ulang. Sudut dekat pusat adalah 2 kali ganda sudut di liditan. So 46/2 92. Lepas tu menggunakan segitiga ni, segitiga kaki sama. Sudut ni dengan sudut ni kena sama. 44 ni dengan ni kena sama. Okey. Bila dah dapat yang tu, baru kita boleh kira yang ni. Barulah dalam ni ada konsep tangent yang awak belajar. Okey. Nampak je simple kan? Tengok. Tempoh apa dah baru sampai soalan 13. Nak bagi awak faham lah. Ulang sikit-sikit buat. Okay. Soalan nombor 13, soalan nombor 14. Okay, soalan nombor 14. Sebuah kereta. Nampak simple soalan ni. Okay, sebuah kereta dia bergerak di pukul 9.14 pagi. Okay. So laju kereta ni banyak ni je. Dekat highway tak boleh lebih 90 kan. So buat 85 je. Tapi dia nak bergerak sejauh ni. Dia tanya pukul berapa dia sampai. Yang pertama awak kena tolak ni lah. Tolak ni. 204. Yang ni kita kira cara sekolah rendah. Supaya kita tak salah. Okay. 204 tolak 85. Ni dia dah guna 1 jam. Okay. Dapatlah. So 14 tolak 5, 9, 19, 1, 1, 9. Okay. Tolak lagi 85. Okay. Lagi 1 jam dia guna. So 9 tolak 5, 4. 11 tolak 8, 34. Baki 34 minit. So maksudnya dia guna perjalanan dia guna 2 jam. Ni 2 jam 34 minit. Sorry. Salah. Ya Allah ampun. Minta maaf. Ni bukan 34 minit. Ni 34 kilometer lagi baki. Cikgu pergi padam pula. Ni 34 kilometer ni So kita nak tahu 34 kilometer ni berapa masa dia guna. Jadi kena buat 34 per berapa? Nak darab masa macam mana? Macam mana nak buat untuk darab masa? Nak bagi dapat masa? 34 ni. Per dengan 85 kilometer per jam. Okay. Sebab kelajuan ni 85 je. Darab dengan 60. Okay. Sebab kita nak kira berapa minit. 34. Cikgu ulang. Kita nak kira 34 yang baki ni berapa minit dia guna. So, PC calculator akan dapat jawapan dia sama dengan... Sekejap, PC calculator. Okay, dapat 34. Dapat 24 minit. Okay. So, soalan dia tanya. Dia bergerak waktu ni, dia sampai pukul berapa? Cikgu contoh kat sini pula. 11.14 pagi. Tulis macam ni lah. Dia nak cerita 24 jam kan? Tambah dengan ni 2 jam. 2 jam 24 minit. Tambahlah. Belajar sekolah rendah kan? Tulis. Saya tengok anak saya pun dah belajar masa sekarang. Ini minit, ini jam. Wah, comotnya tuan cikgu. Tambah So, 4 tambah 4, 8. 1 tambah 3, 38. 1 tambah 2. Okay. So, jadi, pukul berapa dia sampai? 13.38. Sebab dia nak jawapan dalam sistem 24 jam. So, B. Okay. Ni kita kira yang cikgu tunjuk ni. Cara awak kira sekolah rendah lah sebenarnya. Sebab tu, bendanya penting awak bawa dari sekolah rendah. Sebab ni soalan objektif. Kalau awak tanya cikgu, kalau soalan subjektif ataupun bahagian C, jawab macam ni ke? Boleh jawab macam ni. Sebab awak nak buktikan dia guna berapa jam untuk jarak macam ni, kelajuan macam ni. Okay. Dan kena tunjuk yang ni juga. Yang ni pun sama. Soalan dia 3 markah. Yang pertama, awak dah buktikan awak dah kira 2 jam. Dan awak tukar ni. Ni kemahiran ni, dia uji kemahiran awak. Awak tukar untuk 34 minit ni rupanya, 34 kilometer ni rupanya 24 minit. Lepas tu pengiraan yang ni. Okay. Okay, soalan nombor 15. Tajuk transformation isometri. Apa tajuk saya cikgu dah lupa sebab nama baru tak boleh hafal lagi tajuk form tu. Okey. Tajuk tekanan 2 tu. Tapi yang ni dia bagi macam ini. So dia tanya nyatakan kedudukan asal. Maksud dia ni kedudukan asal. Selepas dia berlaku translasi negatif 32. So koordinat dia jadi yang ni lah. 85. Kita tulis macam ni pun boleh. 85. Kita nak kira kan? Jadi bila awak nak kira samalah. Ni tambah ni dapat ni. Jadi nak dapat A ni tolak lah. Jadi A sama dengan 85
Okey. Tolak negatif 3, 2. Ni ingat balik belajar tekanan 2 kan. So, 8 tolak 3. Jadi tambahlah 11. 5 tolak 2, 3. Okey. Ni bentuk tulis macam ni tapi jawapan sebab dia tanya kedudukan asal. Asal adalah koordinat. So, jawapan dia 11, 3. Koordinat kena macam ni. Okey. Ni bentuk koordinat. Dalam kurungan, ni paksi X, ni paksi Y. Jawapan dia C. Cara kira dia macam ni. Okey. Cara kira dia macam ni. Kalaulah awak nak kira, boleh nak kira macam ni pun boleh. Kedudukan asal dia. Awak nak buat, awak nak kira ni kan. 8, 5. Tolak negatif 3, 2. Pening nak buat macam ni. Sebab tak nampak 8 dengan yang ni. Tak nampak. Jadi kena buat bentuk macam ni baru nampak. Ni awak belajar masa tingkatan 2. Okay. Kalau ada pelajar perempuan ke nak tanya. Kalau confuse cikgu ajar ke apa. Nak suruh ulang ke. Bunyi suara Okay. Sebab kalau awak mesej cikgu tak tengok pun screen mesej ke apa benda-benda apa. Kedatangan jangan lupa isi. Okay. Soalan nombor 2. Sekejap Kalau sekiranya cikgu Maths nak bagi soalan letak dekat guide. Sebab soalan yang tak print lah. Maksudnya kemungkinan paling kurang pun seminggu satu ke ataupun terus kita bagi 2 awak pergi ambil. Kita akan bincang satu persatu lah soalan tu. Okay. Macam ni jugalah. Kalau macam ni cikgu bagi nanti betul lah. Cikgu pun sama. Printer pun dah habis ink. Tadi awak nak print tu payah. Kemungkinan kita akan letak kat guide. Kita mesej awak pergi ambil. Atau ayah pergi ambil. Tik nama awak dah ambil tu. Okay. Soalan nombor 16. 16 ni bila nampak macam ni menunjuk dia sebut je dadu. Okay. Dadu adil. Apa maksud dadu adil? Dekat dadu tu ada nombor 1 sampai nombor 16. Apa contoh dadu tak adil? Dadu tak adil tu macam dadu cerita Piramli tu Ibrahim Pendek tu. Ingat cerita apa? Alibaba kan? So dalam dadu Ibrahim Pendek tu ada nombor 2 je. Tu dadu tak adil. Ni dadu adil. Okay. Dadu adil ni di lambung serentak dicatat bacaan dia. Okay. Cikgu tulis dekat dadu ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ni dadu yang pertama. Okay. Dadu yang kedua pun sama. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So, dadu yang pertama ada 6 kesudahan. Okay. Dadu yang pertama 6, dadu yang kedua pun 6. So, kalau kita buat dua-dua ni, kemungkinan lepas kita lambung, kita tengok dadu, kemungkinan kita dapat dadu pertama 1. Dadu kedua 2. Kemungkinan macam tu. Ni antara contoh jawapan dia lah. 1, 6 ke macam tu. Okay. So, berapa banyak jawapan dia boleh dapat? Awak kena darab. Yang ni ada 6. So, jumlah peristiwa dia NS Allah terletak ni. NS, jumlah peristiwa atau bilangan peristiwa, bilangan hasil yang awak akan dapat adalah 6 darab 6. Dari dadu pertama 6, dari dadu kedua pun 6. So, dapat jawapan 36. Okay. Soalan. Ya? Nak tanya ke? Okay. Tutuplah mic dah. Kejut cikgu. Okay. Soalan dia tanya. Di lambung 2 kali serentak dicatat bacaannya. 1 nilai 2 digit. Dia kata, hitung, alamak salah je. Kebarang kalian mendapat 1 nombor kuasa 2 sempurna. Kena faham apa itu kuasa 2 sempurna. Okay. Kena faham apa itu kuasa 2 sempurna. Kalau ikut cikgu, cikgu senaraikan. Okay, yang pertama, dia kata bacaannya menjadi suatu nilai 2 digit. Okay, bacaannya dicatat, ayat dia nak faham payah ni. Lambung 2 kali serentak dicatat bacaannya, dia akan jadi macam ni, 1, 2, 1, 6 macam tu lah. So dia tanya, hitung kebarang kalian mendapat 1 nombor kuasa 2 sempurna. Okay. Apa nombor kuasa 2 sempurna tu? Apa nombor kuasa 2 sempurna tu? Kalau awak faham lah. Kuasa 2 sempurna kan 1. Lagi
4, 9, 16. Lagi? 25. 25 tu macam ni pula. 36. Lagi? 5 kuasa 2, 6 kuasa 2, 7 kali 2, 49 kan? 49 dah tak ada. Okey, cikgu ulang. Kenapa jadi macam ni? Okey, dia akan jadi, dia kata nombor 2 digit. Yang ni tak lah. Yang ni tak Yang ni tak 1 digit je kan? So dia akan dapat 1, 16, 25, 36. Apa maksud perkataan cikgu tu? Maksudnya jawapan yang dadu pertama 1 dengan 6. Dadu yang kedua 2 dengan 5. 25 kan? Dadu yang ketiga 3 dengan 6. Okey? So kita ada 3. Okey, kita ada 3. Ada satu lagi lah. 36, 16, 9. Kenapa tak jadi 4 ni? Sekejap 36. Jawapan dia, jawapan dia 1/9 je. Sekejap cikgu kira salah ke? 55, 1 dengan 4, 1/9. Ni 3 dengan 36. Kat mana salah dia? Ada satu tertinggal ni. 4 dengan 4, 8, 3 dengan 3, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Ada ke tertinggal 36? Lepas tu, salah kat mana ya? Dengan 16. Saya salah faham. Dilambung 2 kali serentak dicatat bacaannya menjadi satu nilai 2 digit. Betul? Jadi 1 dengan 1, 11 tak? 1, 2, 1, 3, 1. 16 betul. 16, 2 dengan 5, 3 dengan 6. 4, 9. Ada satu lagi tertinggal. 4, sorry. Okay, satu lagi. Lepas 36 ni 36, 49 tak boleh lah sebab nombor 9 tak ada. Lepas 49, 8 ke 8, 64. Ni 64 So satu lagi nombor dia adalah 64. 6 dengan 4. Lepas kalau yang berikutnya 8 kuasa 2, 64. 9 kuasa 2, 81. Dah banyak dah. So 1, 2, 3, 4. Jadi kebarangkalian untuk dapat yang ini, katalah A peristiwa ni adalah 1, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 per dengan ni 36. Picit kata kecil kan? Dia akan jadi 1/9. Inilah jawapan dia. Okey. Yang ni nampak pendek soalan dia. Kalau buat katakan nampak pun jenuh nak dapat ni. Sebab kena faham betul-betul Ni soalan objektif okey lah. Kalau paling-paling buat tembak kan. Tapi kalau soalan subjektif nak mengira macam mana? Okey, soalan yang ni pula. Betul kepada 3 angka berti. Bila 3 angka berti, ambil yang depan Sebab dia bukan perpuluhan, so ambil yang depan. Sampai sini je. Jadi, cikgu tulis besar 7, 6, 5, 7, 6, 2. 3 angka berti, ambil depan ni je. Okey, bila ambil depan ni, tengok yang berikutnya. Kalau nombor sebelah yang last kali tu, 5 atau ke atas. 5, 6, 7. So, yang ni kena tambah 1. Okey. Jadi 765 bukan tinggal. Jadi 766 belakang ni akan jadi 0, 0, 0. Jangan salah So 17D. 766 0, 0, 0. Okey. Yang ni pula. Okey, yang ni. Kalau siapa ada kalkulator sekarang, cikgu nak ajar tekan kalkulator. Kalau siapa ada kalkulator sekarang, cikgu nak ajar tekan kalkulator. Dekat kalkulator awak, mana kalkulator? Dekat kalkulator awak, ada dia tulis yang ini. Takut awak terlupa. EXP. Okay? Kita nak guna button ni. Jadi awak akan buat terus tekan yang ni. Awak akan buat terus. Okay? Awak akan tekan terus. 9.6 darab pula. 9.6. Lepas tu awak tekan lambang ni. Awak tekan yang ni. EXP. Okay? 4. Tambah. Okay? 8.2. Tekan butang EXP ni. Okay? 3. Tekan sama dengan. Apa yang keluar dekat skrin kalkulator awak?
Okey, tengok apa yang keluar dekat skrin kalkulator awak. 9 jap, cikgu pun baru nak tekan. 9.6 eksponensial 4 tambah 8.2 eksponensial 3 sama dengan. Okey, dia akan keluar yang ni. 104 200. Kan? 104 200. Ini pun dah cukup baik dah. Dia nak jawapan macam mana? Ni titik puluhan kat sini kan? Paling-paling awak gerak je lah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapan dia 1.0. 1.042 darab 10 kuasa 5. Inilah. Dia ada lagi. Kalau awak tanya cikgu. Kalau nak tekan kalkulator juga macam mana cikgu? Kalau nak tekan kalkulator juga yang berikutnya awak kena guna. Kalau awak nak tekan kalkulator juga. Sekejap awak kena tekan mode 5 kali. Nanti try awak kena tekan mode 5 kali. Kalau dah keluar jawapan dekat skrin tu 104 200, awak tekan mode 5 kali. 1 2 3 4 5. Dia akan keluar perkataan ni. FIXSCINORM. So kita akan pilih yang ni. Awak akan tekan nombor 2. Dia keluar yang ni pula. SCI kosong, dia buat macam tu. Kan? 9. So awak akan tekan nombor 1. Dia akan keluar. Okay. Dia akan keluar 1 darab kosong, kuasa 5 kan? Jadi kalau yang tu dapat yang ni lah. Sebab awak dah ada nombor tu. Okay. Kalau tanya cikgu tak berapa galakkan ni. Cikgu galakkan yang ni. Mudah yang ni. Okay. Nanti kalau free daripada duk main phone tu kan, awak tekan kalkulator. Try and error kalkulator tu nanti awak pandai. Okay? Awak mahir dengan kalkulator tu. Kalkulator tu nak guna sampai U tau. Sampai U awak nak guna kalkulator. Jangan cakap saya tak suka math, saya tak nak belajar math. Sampai U belajar math. Okay? Cari pintasan X. Okay? Cari pintasan X. Apa maksud pintasan X? Katalah ni paksi X, ni paksi Y. Maksudnya katalah garisan tu macam ni. Ni pintasan X. Sebab dia merentas dekat paksi X. Okay? Yang ni pintasan X. Dia merentas dekat paksi X. Ni lah pintasan X. Dia tanya X berapa. Kalau soalan dia dekat sini, okay, ataupun soalan dia dekat sini, bila pintasan X bermaksud Y sama dengan kosong. Jadi dia kata cari pintasan X bagi persamaan ni. Senang je. Tempat Y ni ganti dengan kosong. Jadi, 2 darab kosong. Okay. Tolak 3X tambah 18 sama dengan kosong. Jadi, ni dah kosong. Negatif 3X sama dengan negatif 18. X sama dengan negatif 18 bahagi dengan negatif 3. Dapatlah 6. So, apa dia pintasan X? Soalan nombor 19. Dah dapatlah. Okay, jawapan dia 6. Kalau dia tanya pintasan Y, cikgu ulang. Kalau pintasan X, Y kosong. Kalau pintasan Y dekat sini. Ni cikgu bangkah ni pintasan Y. Kalau pintasan Y, X kosong. Kalau pintasan X, Y kosong. Okay. Jangan lupa yang tu. Ni tajuk locus. Okay. Ni tajuk locus. Tajuk locus ni, pun tak tengok jam. Allah dah pukul 3 dah. Tak sempat buat dekat B. Okay. Soalan nombor 20. Di antara berikut yang manakah benar berkenaan locus bagi satu garis yang sentiasa bergerak sama jarak. Allah Akbar. Pen ni pula. Dia jadi semula tu. Nampak sangat cikgu dah set. Cikgu dah set. Sekejap Sorry Sekejap cikgu masuk semula. Aduh, ya Allah. Okay. Cikgu ulang ni Kalau dia kata dari satu garis lurus. So jawapan dia confirm garis lurus. Lepas tu dia cakap sentiasa bergerak sama jarak. Katalah garis ni PQ. Ni garis PQ. Dia kata garis ni sentiasa bergerak sama jarak. Sama jarak daripada yang ni. Maksudnya garis ni lah. Mungkin garis ni XY kan. Dari satu garis ni garis XY. So jawapan dia apa? Satu garis ni lurus selari dengan ni. Selari dengan PQ. So jawapan dia D. Okay. Jawapan dia D.
Ni XY. Okey. Tak apa teruskan bahagian. Tak apalah kalau siapa tak ada data kan benda-benda. Cikgu teruskan. Habiskan bahagian B. Bahagian B ni sekejap je. Okey. Cuma bahagian C tu soalan kebat. Itu kalau boleh buat tunjuk ni memang. Tu terang cakap. Siapa yang buat. Dia tunjuk dekat cikgu dia. Memang pelajar ni memang layak TP5 atau TP6. Soalan dia memang kebat. InsyaAllah kita akan bincang juga soalan yang tu. Okey. Nanti cikgu akan hantar satu set dekat guide. Bila dah ada soalan tu dekat guide, cikgu akan bagi maklumat dekat PIBG juga. Okey. Nak bagi tahu awak pergi ambil ataupun mak ayah pergi ambil boleh je. Pakai mas saya pergi sekolah. Okey. Soalan B. Soalan bahagian B. Laju sikit minta maaf. Akan makan masa awak sikit. Okey. Soalan bahagian B. Soalan yang pertama. Dia tanya apakah. Okey. Suaikan. Guna kalkulator je picit. Laju je. 8 kuasa 2, 64. Okey. Picit kalkulator je. Ni terus jawapan dia. Allah terabur dah kata saya pun. Okey. Yang kedua. Guna kalkulator je. Allah hilang pula kata saya je. Angka surat 6. Okey. Yang ni. Padan kan ni. So ni last dia. Awak garis elok tau. Dalam periksa. Janganlah jawab macam Cikgu Rosita tunjuk hari ni. Ni tak guna pemaris. Awak jawab periksa. Nak cakap kata kita pun. Macam tu lah luruskan garis elok. Okay, itu jawapan dia. 8 kuasa 2 pecah kalkulator je. 8 kuasa 2, 64 dan seterusnya. Okay. Soalan. Sekejap Kenapa telefon dia bunyi? Okay. Soalan nombor 2. Okay. Soalan nombor 2. Sebab kita nak kira isi padu. Okay. Nak kira isi padu. Yang pertama. Dia bagi diameter 28. So ni 28 kan. Jadi maksud dia. Dia punya J ni. Sampai sini je. 14. 28 bagi 2 14. Itu yang pertama. J sama dengan 14. Ni nak guna yang ni tapi dia kira satu-satu. Dia tanya isi padu penuh. Formula dia ada kat depan. Pi J kuasa 2T. So J 14. Kuasa 2. Pi J kuasa 2T. Tinggi dia 50. Okay. Katalah awak jawab terbalik. Okay. Katalah awak jawab terbalik. Dekat sini 50, dekat sini 14 kuasa 2 pun diterima. Tak ada masalah. Dah dapat jawapan ni. So kita nak dapat isi padu ni. Dia kata 75%. Dekat kotak ni. Okay. Awak boleh tulis 75% diterima atau 0.75 pun diterima. Picit kalkulator. Terus dapat jawapan dia. 75% daripada ni. Okay. 23,100. So, kenapa soalan ni 4 markah? Ni 4 markah bawah ni markah, lupa. Okay, bawah ni markah. 1, 2, 3, 4. Okay, soalan yang berkotak ni. Okay, soalan yang berkotak ni. Kalau kotak kat atas ni. Awak kena darab lah dapat tak jawapan dia. Okay. So, dekat sini. Cikgu ulang dekat sini. Yang bahagian ni yang bahaya. Kalau yang ni salah, automatik yang ni tak dapat jawapan. Okay. Walaupun jawapan bawah ni 23,100 ni betul. Tapi yang ni salah, automatik tak dapat markah. Tak dapat jawapan. Tak dapat markah. Okay. Dan nombor 3. Tak habis dah. Okay. Soalan nombor 3. Dia tanya kecerunan. Rumus kecerunan macam mana? Okay. Titik rumus kecerunan. Yang ni tolak ni, yang ni tolak ni. Okay. Per lah. Ini tolak ni So, cikgu bagi jawapan terus Jawab kira. Awak kira, tolong kira sendiri. Yang ini. Ni. Okay. 3/2. Sebab dekat atas. Cikgu tulis Cikgu kira satu je. Kirakan satu je untuk awak. 13 tolak 13. 12 tolak 6. Per dengan 8 tolak 4. Okay. 12 tolak 6. 6. 8 tolak 4. 4. 6 bagi 4. Dapat ni. 3/2. Yang kedua. Ya Allah. Kawan anak saya ni. Saya tak putih. Okay. Soalan yang kedua ni tak ada. Infinity. Okay. Ni jawapannya tak ada nilai. Sebabnya 9 tolak 6 per dengan 12 tolak 12.
Nanti awak kata, cikgu, yang ni cikgu kira Q tolak P. Yang ni cikgu tolak P tolak Q. Tak ada masalah. Asalkan kalau titik ni 9 tolak 6, yang ni pun 12 tolak 12 lah. Plan sama kan? So, 3/0. Mana boleh kan? So jawapan dia yang ni. Okay, yang ni. Okay, yang berikutnya yang ni. Terbalik ke soalan saya ni ya? Yang ni. Jawapan dia infinity. Sebab ni negatif 5 tolak negatif 5. Saya rasa jawapan ni terbalik ni. Tak apalah. Okay. 14 tolak 10. So dapat negatif 5 tolak negatif 5. Negatif 10. Ini per dengan 14/24. Kenapa jawapan dia tak ada? Saya salah ke? Negatif 5. Oh. Sorry. Cikgu salah. Tambah. Cikgu salah tulis semula. Kesian kat awak. Nanti awak salin yang salah. Ya Allah. Dosa. Okay. Negatif 5 tolak negatif 5. Patutlah pelik. Yang bawah. Yang ni pula. Ni Okay. 14 tolak 10. So negatif dengan negatif ni akan jadi positif. Jadi ke atas akan jadi kosong. Per dengan 4. Kita tak ada apa-apa nak bagi dengan 4 mana ada kan? Okay. So bukan jawapan 4 lah. Ni Jawapan 2 ni saya rasa salah terbalik. Tak apa. Nanti kalau ada betul saya beritahu kemudian. Okay, yang ni. Okay. Yang ni awak tolak lah. 16 tolak 8 ke? Per dengan yang ni tolak ni. So jawapan yang akhir adalah. Jawapan dia sama? Oh, satu positif Salah. Satu positif. Apa pen ni? Ni. Sorry Satu positif, satu negatif. So jawapan dia adalah negatif. Okay. Satu positif, satu negatif Jawapan dia adalah negatif. Okay, yang ni pula. Allah. Yang ni pula soalan nombor 4. Indeks. Okay. Soalan ni yang mana satu? Okay. Indeks Soalan ni yang mana satu? M kuasa 3. Ni darab 3 tambah. Ni cikgu bulatkan. Tak boleh besar dah. Okay ni 3 sebab darab. Tambah 5. So M akan jadi kuasa 8. Okay. 4 tetap 4 lah. Yang ni N kuasa 7. Tapi bahagi. Jadi 7 tolak 3. Okay. 4. N kuasa 4. 4 dah ada. So jawapan dia yang ni. Tik je dia surat. Okay, yang ni pula. 12 darab 2. 24. Okay. Ni apa Saya pelik je. 12 darab 24. Ya Allah cikgu teruknya. Ni dengan ni. So jadi 16 P kuasa 6 per dengan Q pula. Q macam ni 8 darab dengan 1/2. Jadi 4. Dekat bawah ni Q kuasa 4. Okay. Ada lain-lain yang berubah? Tak ada kan? So ni. Apa yang salah ni? Sekejap saya fikir. Oh, ya Allah campur. Sorry. Sorry ni pengajaran cikgu yang sangat salah. Cikgu buat pembetulan, tolong tengok. Kalau cikgu pun buat salah, awak pun mesti boleh buat salah. Okay, yang pertama, apa salah cikgu tadi? Yang ni settle. Yang ni memang settle. Dia jadi macam ni. 16 kuasa setengah. P kuasa 12 darab 1/2. Yang bawah Q kuasa 8 darab 1/2. Sorry, tadi cikgu tertinggal yang ni. Patut pelik mana jawapan dia. Okay. Patut pelik mana jawapan dia. Okay. Yang ni jadi 6. Yang ni pula atau awak akan tekan ni. Boleh tekan kalkulator macam ni. 16 kuasa 1 AB per C 2. Macam tu pun boleh. Atau punca kuasa 2, 16. So dapatlah 4. Okay. So ni lah jawapan dia. Yang ni memang jadi 6. Yang ni memang jadi 4. So ini jawapan dia. Okay. Okay. Soalan number C. Soalan C. Kadang semak. Okay. Soalan C. Soalan C PC calculator pun boleh. Tak ada masalah.
Nak biji kalkulator macam mana? Okey. Ni nak biji kalkulator macam mana? 27. Biji kalkulator lambang ni dalam kurungan 1 A B per C 3 tutup kurungan. Okey. Tambah 4 kuasa 2. Terus dapat jawapan. Okey. Ni cikgu ajar. Allah comot rupanya. Cikgu ajar awak tekan kalkulator. Okey. Ini adalah nombor 1 lambang pecahan A B per C 3. Okey. Lepas tu terus ni. Terus dapat jawapan. Jawapan ni berapa? 19. Okey. Yang last sekali. Okey. Ni last sekali. P dengan P Ni P dengan P. Jadi P kuasa 2 tolak 4. Q kuasa 3 tolak 2. Lepas tu R kuasa negatif 1 lah. 2 atas. Okey. Jadi jawapan last dia P kuasa negatif 2. Q kuasa 1. Tak tulis R kuasa negatif 1. Jawapan dia yang ni. Tengok aja yang ni sebenarnya. Ada negatif 1 ni dah boleh terus jawab dah. Okey. Soalan nombor 5. Okey. Soalan nombor 5 ni lukis je. Ni lukis je cikgu kecilkan Nak lukis je. Yang pertama dia kata garis lurus PO dan PO di mana PO ialah jejari kepada bulatan. Tak kisah awak nak buat P kat mana. Awak kat sini pun boleh. Asalkan jejari. Labelkan. Ini P. Tu je cara dia. Tu yang pertama. Settle A. Settle soalan A. Soalan yang kedua. Garis lurus QR di mana QR ialah perentas kepada bulatan. Nak lukis dekat mana pun tak apa. Asalkan perentas. Ni perentas. Garis lurus Tapi awak kena label. Ini adalah QR. Okey. Perentas. Dia kata garis lurus ST di mana ST ialah diameter. Kalau awak nak kali macam ni boleh. Asalkan lalu kat O. Lurus lurus. Ni lurus betul-betul. Ini adalah T. Ini adalah S. Sebab tak ada kait dengan yang lain pun sampai sini je. Seterusnya lorekkan SOP. Kebetulan saya buat ni. Lorekkan sektor minor SOP. Lorek lah. Ni sektor minor. Yang lorek ni. SOP. Elok je soalan ni. Walaupun soalan ni 2019. Keluar SOP. Perkataan paling popular zaman sekarang. Okay. So tu saja untuk hari ni. Okay. Minta maaf gegap-gegap lah cikgu. Kalau ada apa-apa, cikgu nak ingatkan untuk yang belum hantar PBL, tolong